Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang EFR trainer. Dalam video ini saya akan sambungkan siri perbincangan saya dalam EFR Primary dan Secondary Care, dan kali ini saya hanya akan membincangkan tentang Secondary Care, dan video ini akan mengkhususkan dan membincangkan dalam bahasa Melayu. Sebelum itu saya minta anda tolong untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like dan tekan loceng. Dan jika anda berminat dengan kursus EFR, anda boleh tinggalkan juga di bahagian komen atau hubungi saya secara langsung. So yang ini kita akan coverkan tentang spinal. Okay, spinal maksud dia tulang belakang. Tulang belakang ni kalau kita determine ataupun kita dapat tahu bahawa seseorang tu mengalami masalah tulang belakang ataupun kecederaan di bahagian tulang belakang, senang aja. Iaitu kita tak buat apa-apa. SSS, serious bleeding, shock dengan spinal injury. Okay. Pesakit yang mengalami kecederaan spinal yang parah mungkin tidak boleh bergerak. Walaupun bagaimanapun, kecederaan spinal yang kurang parah tidak semestinya akan menyebabkan pesakit itu terlantar. Mangsa kemalangan sering cuba bangun dan beredar dari tempat kejadian. Tetapi kita yang dah tahu masalah spinal ni, kalau dia banyak bergerak, menyebabkan keadaan akan menjadi lebih teruk. So apa yang kita perlu lakukan ialah nasihatkan dia untuk tidak banyak bergerak. Perlu untuk bergerak pun kita perlu kurangkan dia punya pergerakan badan. Seperti yang kita dah bincangkan sebelum ni, ada 9 tanda-tanda orang yang kena spinal injury, iaitu perubahan tanpa kesedaran ataupun seperti pingsan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah change of consciousness like fainting. Okay, yang ini you all have to memorize by heart. Kesukaran untuk bernafas ataupun difficulty of breathing. Masalah penglihatan. Kesemua tanda-tanda ni kita boleh lihat. It's not a symptom, it's a sign. So sometimes dia tak tahu pun, mangsa tak tahu bahawa dia mengalami spinal injury. Kita yang check tanda-tanda dia. Macam masalah penglihatan tu bukannya masalah dia rabun. Masalah dia double vision. Kita tunjukkan dia, ni berapa ni dek? Dia kata 3. Padahal kita tak 2. Kita tak cakap awak jawab salah. Kita just nak check dia punya tanda-tanda. Dia rasa sakit kepala. Nombor 5 is headache. Nombor 6 is muntah ataupun vomiting. Hilang keseimbangan ataupun loss of balance. Kalau kita nampak dia berjalan, dia dah ada kena tapi kita tak tahu lagi, kita tak pasti bahawa dia mengalami spinal injury. Di jalan dia dah tak ada keseimbangan, tangan dia tak balance, kesemutan ataupun kebas pada tangan dia rasa semut-semut. So kita boleh tanya dia sama ada tak rasa kebas. Okay, jari tangan dan kaki. Dan sakit di bahagian belakang leher, tengkuk dia kat sini. Apa yang kita buat semasa kita buat kita punya injury assessment. Kan Nas kan? Kita buat injury assessment kan, awak ingat lagi injury assessment kita buat daripada head to toe. Kita pegang atas sebelum kita sampai ke bahu, kita pegang dia punya tengkuk, dia menjerit, dia rasa sakit. Maknanya itu ada kemungkinan besar dia mengalami spinal injury. Akibat bagaimana punca terjadinya spinal injury, ini adalah 9 insiden yang mungkin berlaku spinal injury, iaitu kemalangan lalu lintas ataupun kereta, tercapak keluar dari kenderaan bermotor, terjatuh dari ketinggian yang lebih tinggi daripada ketinggian pesakit sendiri, panjat pokok, panjat tangga yang kita estimate lebih tinggi daripada dia punya height. Luka yang menembusi seperti tembakan. Mercun pun mungkin, tapi dia mesti tembus lah. Hentakan parah di kepala, leher atau di belakang seperti jatuh kuda. Banyak kes yang kita dengar jatuh motor, jatuh kuda yang akhirnya mengalami lumpuh. Kolam renang, kemalangan terjun kepala dahulu kalau kita tak betul junaman kita. Sambaran petir, lightning strike, serious impact injury ataupun kecederaan impact yang serius, dan pesakit mengadu sakit di bahagian leher atau belakang.
patient complain of pain in neck or back. Okay, yang ini adalah simptom. Dia yang komplain. Dia kata dia punya belakang sakit. Sekiranya berlaku kalau kita berada di kita witness this incident, kemalangan kereta, kita cuba nak bantu, kita tengok kemalangan jalan raya, jangan gerakkan dia punya tubuh badan. Tetapi ada dalam beberapa keadaan juga kita terpaksa alihkan dia. Sebab apa? Sebab mungkin berlaku letupan ataupun kereta dia tu yang berlanggar tu ada sparkle ataupun dah mula ada api. Kalau dah ada api, kalau tersalah dia mengalir minyak dan mungkin ada letupan, akan lebih menyebabkan lebih mudarat lah. So kita kena alihkan dia juga. Dan pesakit berada di dalam air, kita kena keluarkan daripada kolam ataupun daripada water. Pesakit berada di bawah struktur tidak stabil yang mungkin runtuh. Pesakit berada di lereng yang tidak stabil, mungkin mengalami dia akan glide ke bawah. Pesakit berada di jalan raya dan anda tidak boleh mengarahkan trafik menjauhi lokasi pesakit dengan efektif. So nak tak nak kita kena alihkan juga pesakit tu, tetapi kita mesti berhati-hati apabila kita nak alihkan dia. Sebab apa? Dia ada spine injury. Yang ini pun kita dah belajar bagaimana kita nak alihkan seseorang yang mengalami spinal injury. Kita pastikan dia punya tulang belakang itu bergerak secara minimal. Tidak ada pergerakan yang banyak. Buku anda semua tu dalam bahasa Inggeris kan? So saya cuba nak terangkan lagi dalam bahasa Melayu lah supaya anda lebih faham dan boleh menjawab pertanyaan. Okey, untuk secondary ni pun kita semua daripada kita dah buat kita punya latihan. So yang ini adalah tidak menyebabkan kematian. Okey, cuma pendarahan ataupun badutan pendarahan bengkak yang tidak menyebabkan kematian lah. Arterial bleeding yang itu kalau kita tak memberi rawatan secara cepat, dia mungkin mengalami kekurangan darah dan boleh menyebabkan pingsan lah sebab dia darah dia pun dah tinggal sikit. So itu yang kita kena stop. Selain daripada tu hanya balutan-balutan biasa supaya tidak lebih berjangkit daripada kuman-kuman luar. Patah, ya, dislocation. Definisi rawatan sekunder dan maklumat latar belakang. 4 kemahiran emergency first response rawatan sekunder ataupun secondary iaitu penilaian kecederaan. Kita buat injury/illness assessment. Penilaian penyakit, illness, assessment, membalut ataupun bandaging ataupun splint untuk dislokasi dan patah, splinter. Untuk secondary kita buat apabila seorang tu berlaku luka, cala dan lebam, luka di dada, kepala mata, luka di gigi, lecur, dislokasi dan patah tulang, masalah berkaitan suhu, hipotermia, radang dingin. Radang dingin is frostbite, kelesuan ataupun heat exhaustion dan heat stroke ataupun stroke haba. Kecederaan electrical ataupun electrical injuries. Kita juga dah tahu kan dengan NAS pun kita dah buat apa yang berlaku sekiranya paku tu tertusuk ke bahagian-bahagian anggota badan. Apa kita buat? Kita bukannya tarik paku tu keluar. Kita balut luka dia dulu. Bukan kerja kita untuk tarik paku tu yang tertusuk ke dalam badan dia, ya. Bukan hanya luka, bukan hanya lebam, kondisi badan yang tidak sihat juga kita perlu memberi rawatan secondary. Penyakit mungkin disebabkan oleh keadaan sedia ada seperti alahan, allergic, penyakit jantung ataupun diabetes. Ia juga mungkin berlaku disebabkan oleh faktor luaran seperti menyedut asap toksit atau menelan racun. Umumnya penyakit ditentukan dengan mencari petunjuk atau tanda-tanda bahawa badan pesakit telah mengalami stres dan juga dengan mendengar pesakit menerangkan simptom-simptomnya. So dia komplain macam-macam, dia berpeluh. Kadang-kadang kita tengok setengah-setengah kawan-kawan kita pun memang jenis yang berpeluh banyak. So itu dah normal. Tapi yang ini kalau kita tengok gambar ni, yang ini dia abnormal, dia punya berpeluh tu lain macam. Untuk penilaian kecederaan atau injury assessment yang kita buat, anda mencari tanda-tanda seperti luka, pendarahan, perubahan warna ataupun kecacatan yang dia ada. Mengalamilah. Maknanya kita rasa dia punya tu
dia punya tulang ni dah terkulai. Maknanya dah dislocate dah dia punya tulang tu kan, kita betulkan, kita letaklah splinter, bengkak, okey, lebam, biru, lain macam. Kita tengok kanan okey. Kiri pula ada macam tak balance dia punya tangan tu kan. Macam tu kan. Sebelah tu lebih besar daripada sebelah lagi. Tapi kalau dah natural dia dah macam tu, dah memang secara asli dia macam tu, dah tak payahlah. Kelembutan tisu dan jisim yang luar biasa. Untuk penilaian penyakit, anda mencari untuk penilaian penyakit ataupun illness assessment. Anda mencari perubahan dalam warna kulit, kadar pernafasan dia, kesedaran pesakit bersama-sama dan menggigil ataupun sawan. Dia menggigil ataupun menggeletarlah badan dia. Anda mendengar kesukaran pernafasan dan anda merasakan suhu kulit serta nadi pesakit tu tak normal. Apa dia kata dekat sini? Kelembutan tisu ataupun jisim yang luar biasa, iaitu maksud dia adalah unusual masses, tissue softness and unusual masses, jisim yang luar biasa. Kita perlu juga tak dalam konteks ni kita mesti tahu apa perbezaan sign and symptoms. Yang ini keluar dalam peperiksaan, apa tanda, apa simptom. Simptom adalah sesuatu masalah yang diberitahu oleh pesakit. Nas ni dia ada sedikit confusion tanda dengan simptom. Tanda tu kita tengok, kita nampak dia wajah dia pucat. Dia tak cakap, muka aku pucat dah. Dia tak tahu pun muka dia pucat. Dia tahu rasa dia punya tangan tu sakit, tangan tu lebam. Untuk simptom, dia dahaga, dia rasa loya, dia rasa pening, itu simptom. Dia rasa kebas. Tag amaran perubatan. Kepada orang-orang yang ada sakit kritikal tu, dia ada macam loket ataupun dia ada pakai gelang. Gelang tu menunjukkan apa sebenarnya dia ada disease. Dia ada certain penyakit. So kita check sama ada tak gelang-gelang itu memberi tanda. Setengah-setengah tu tak ada pun dia ada kad dalam dia punya wallet lah. Apa itu normal? Dalam keadaan normal, kalau kita check dia punya nadi dia, pernafasan dia dulu pernafasan dia 12 hingga 20 nafas seminit. Kita boleh kira berapa kali dia bernafas dalam masa seminit. Ataupun kita check selama 30 saat sahaja. 30 saat, kita kira berapa dia punya kali pernafasan, kita darab dengan 2. So, dia mesti di antara 12 hingga 20. Ini adalah normal. Kalau kita ikut nadi ialah, kita check dia punya nadi, sini 60 hingga 80 denyutan seminit. Sama juga kita check selama 30 saat saja. Berapa? Kita darab dengan 2. Maknanya itu mesti dalam lingkungan 60 hingga 80 denyutan. Purata suhu adalah hangat dan kulit akan terasa kering apabila disentuh. Penilaian pertolongan cemas adalah rawatan bagi kondisi yang tidak serta-merta mengancam nyawa yang ditemui sama ada semasa penilaian penyakit atau penilaian kecederaan. Contohnya, mengenakan pembalut pada luka atau menyelimutkan pesakit yang menggigil dalam selimut hangat adalah penilaian pertolongan cemas. So dalam kebanyakan keadaan, pesakit akan merasakan sejuk. Sebab itu selalunya orang sakit kita selimut. Dia memang merasa macam tu. Kalau kita nak rasa dia comfortable, kita selimutkan dia. Orang-orang yang dah uzur macam tu kan, dah berusia, selalunya kita selimutkan dia. Kenapa? Dia akan rasa sejuk. Let's go through the question exercise. Apabila seorang memerlukan rawatan kecemasan, masa adalah kritikal kerana ia menjadi lebih sukar untuk memberikan pertolongan cemas. Betul. Peluang untuk resusitasi yang berjaya berkurangan dengan masa. Betul. Apabila seseorang tidak mempunyai denyutan jantung dan tidak bernafas, kerosakan otak yang tidak dapat dipulihkan oleh berlaku dalam beberapa minit. Betul. Kurang tepat ABC kan last time ABC. Apabila seseorang memerlukan rawatan kecemasan, masa adalah kritikal kerana A and B. Apabila seseorang tidak mempunyai degupan jantung dan tidak bernafas, kerosakan otak yang tidak dapat dipulihkan boleh berlaku dalam beberapa minit. B dan C, cikgu. Oh. Ia menjadi lebih sukar untuk memberikan pertolongan cemas adalah salah. B dan C. Kenapa ia menjadi lebih sukar untuk memberikan pertolongan cemas adalah salah?
Fasih. Ya. Kenapa A tu tak betul? Jawapan dia, ya betul. Tetapi soalan dia tanya, masa adalah kritikal. First aid ni, dia tidak bergantung kepada masa. Dia boleh buat kemudian. Tetapi kenapa time tu penting? Sebab ni bukannya cakap pasal first aid kita kena buat cepat sebab kalau kita buat lambat benda tu akan efek dia punya otak ataupun dia dah tak bernafas dah. First aid itu boleh buat kemudian. Dia tidak critical kepada time. Okey, nombor 2 Fasih. Kenapa anda perlu membantu seseorang yang memerlukan rawatan kecemasan? Untuk menyelamatkan atau memulihkan nyawa pesakit, untuk membantu mengangkat tempoh pemulihan sekejap, untuk membuat perbezaan antara pesakit mati contoh sementara atau sembuh, kerana untuk membantu memulihkan tempoh pemulihan pesakit betul, untuk membuat perbezaan pun betul. So A, B and C. Betul. Yang ini tidak ada kena-mengena kerana anda mempelajari kemahiran pertolongan cemas, bukannya it's a practice. Okay, bukannya anda tahu, anda buat. Okay, back to Nas, number 3. Orang ramai keberkeratan untuk memberikan rawatan kecemasan kepada pesakit. Kegelisahan, takut disaman, takut memburukan takut disaman, takut memburukan lagi kurniaan seseorang, takut ABCD. Betul, pandai. Confident ya Nas. Kenapa punya daging? Okey. Nombor 4, Fasih. Undang-undang Good Samaritan diubah untuk menggalakkan orang ramai datang membantu yang lain. Umumnya ia melindungi individu yang menawarkan bantuan secara sukarela kepada mereka yang memerlukan benar. Good Samaritan Law, tak ada masalah. Nombor 5. Untuk dilindungi oleh undang-undang Good Samaritan, anda harus pilih semua yang berkenaan. Okey, hanya memberikan rawatan yang dalam skop latihan anda sebagai responden kecemasan, betul. Minta kebenaran untuk membantu, betul. Bertindak dengan niat yang ikhlas, betul. Lepas tu bertindak dengan bertindak dengan niat yang ikhlas, tidak terburu-buru atau cuai, betul. Elak daripada membantu orang yang cedera atau sakit apabila orang lain berada di sekeliling. Elak daripada membantu. Salah ni. Bawah. Bertindak sebagai seorang yang berkhidmat, betul. Jangan tinggalkan pesakit sebagai sahaja anda memulakan rawatan, pengecualian untuk ini adalah jika anda mesti membuat niat untuk melindungi diri anda daripada bahaya yang akan berlaku. Betul. Okey, awak jawab yang ini salah. Kenapa? Sebab dia cakap elak daripada membantu orang. Asal nak elak bantu orang yang cedera. Betul. Sebab kalau ada orang pun dekat sekeliling, mereka pun mungkin first responder juga macam awak. Tapi kita tahu, dia pun tahu, tapi mungkin pengetahuan dia tu tak cukup lengkap ataupun dia terlupa beberapa langkah yang awak ingat. Pasal awak tengok dia buat ni salah ni. So awak bagi tahu dia. So you memberi sumbangan ataupun jangan ganggu dia buat kerja tapi macam salah aja dia buat ni kan. So bagi tahulah dia, pasal dia pun buat benda yang betul. Bukan secara, tapi yang penting dia membuat secara ikhlas dan dia bertindak secara seorang yang berhemat. Ataupun act as a prudent person would. Betul. Fasih nombor 6. Rangkaian kelas hidup termasuk. Nombor 6 ni kena refer kepada gambar rajah dalam Gambar rajah kan? Pengenal pasien awal dan memanggil bantuan, which is early recognition. Betul. Lepas tu gambar orang terbaring tu rawatan profesional awal, defibrilasi awal, CPR awal. Betul. Ini dipanggil chain of survival ataupun rantaian kelangsungan hidup. Nombor 7 Nas. Daripada pernyataan pengenalan di bawah, yang manakah akan anda pilih apabila meminta kebenaran untuk membantu seseorang penyakit? Hello, nama saya seorang responden kecemasan, bolehkah saya membantu anda? Betul. Nombor 8 Fasih. Selepas mendapati pesakit tidak responsif dan mengenal pasien dia tidak bernafas secara normal,
Anda harus meminta orang ramai untuk menghubungi EMS dan mendapatkan AED jika boleh atau jika bersedia. Telefon EMS sendiri. Betul. Nombor 9 Nas. Pengecualian daripada peraturan hubungi dahulu adalah jika pesakit adalah kanak-kanak atau orang dewasa yang telah tenggelam di dalam air. Anda berikan CPR untuk masa yang singkat. Kemudian hubungi EMS. Ini dipanggil call first. Hubungan nanti, hubungan kedua, rawatan dahulu, CPR dahulu. Ni call first. Call first kan. Hubungan nanti. Call first, lagi satu apa? Care first. Rawatan dahulu. Rawatan dahulu. Either call first ataupun care first. Dulu dia fikir bahawa care first is important, tetapi memandangkan EMS tu memakan masa yang panjang untuk sampai, kita call first dan baru kita care first. Untuk dalam keadaan kanak-kanak berbeza kan? Kanak-kanak dia very fragile, kita care first baru kita call EMS. Nombor 10 Fasih. Seseorang yang tidak responsif, tidak bernafas dan tidak mempunyai degupan jantung sudah berada dalam kondisi kesihatan yang paling teruk dan anda tidak boleh memburukkan lagi kondisinya dengan memberikan bantuan palsu. Benar ke palsu? Anda tidak boleh memburukkan lagi keadaan. Dia tidak bernafas. You look at the question in English. Why should you never fear harming a patient when performing CPR? Kalau anda buat CPR, Why should you never fear him? Cannot make the person worse. Yes, cannot make the person worse. True or false? Dia dah tak bernyawa dah. Dia dah tak bernafas. So apa yang kita buat pun dia dah in the worst condition. Nombor 11. Nombor 11. Apabila anda tidak digunakan atau tidak diamalkan, kemahiran rawatan primer anda akan merosot dari semasa ke semasa. Adakah idea yang baik untuk mengambil kursus refresher sekurang-kurangnya setiap 12 hingga 24 bulan untuk memastikan kemahiran anda sentiasa terkini? Betul. Nombor 12 Fasih. Sebagai seorang responden kecemasan, apakah peraturan umum yang boleh membantu anda mengelakkan jangkitan daripada patogen bawaan darah? Bloodborne pathogens. A. Okey, nombor 14. Penilaian primer bermaksud penilaian primer bagi responden kecemasan terhadap individu yang cedera atau sakit. Betul. Nombor 15 Nas. CPR bermaksud T. Cardiopulmonary resuscitation. Cardiopulmonary resusitasi. Betul. 16 Fasih. Anda memulakan penilaian primer anda pada pesakit dengan menggunakan kata ingatan ABCAPS atau DRS-ABCDS. Tak kisah. DRS-ABCD tu tak payah. ABCAP saja nanti confuse. Okay. Anda mengingati langkah yang perlu diikuti. Ini juga membantu anda untuk meneruskan dengan kitaran perawatan mengkalau kita betul. Nombor 17 Nas. Mengapakah defibrilasi penting kepada pesakit yang mengalami jantung terhenti? Defibrilasi mengganggu denyutan jantung yang abnormal, mengembalikan denyutan jantung yang normal. A. Betul. 18 Fasih. Pendarahan berdarah merah gelap mengalir secara berterusan dari luka. Pendarahan arteri Ya. mengalir secara berterusan dari luka, manakala pendarahan vena berdarah merah terang yang terpancut mengikut terus ke jantung. Salah. Pendarahan vena berdarah merah gelap mengalir secara berterusan dari luka, manakala pendarahan arteri berdarah merah terang yang terpancut. Arteri yang terpancut. Kan, itu kan? Arteri yang terpacut. Ya, betul. Vena merah gelap, venous Merah gelap, ya. Okay, ingat yang ni keluar dalam peperiksaan. Tadi pun kita dah bincang. Nombor 19 Nas. 19. Okey, ni antara berikut yang manakah yang merupakan tanda-tanda untuk kejahatan? Pilih semua yang berkenaan. Okey, warna tisu yang pucat atau kebiruan, betul. Tahap kesedaran yang berubah-ubah, betul. Mata tidak bermaya, kulit tangan bingung, betul. Dahaga, betul.
nadi yang cepat dan lemah. Betul. Sakit siku, betul. Kekeliruan mental, kebimbangan, kegelisahan atau keresahan, betul. Kulit basah, lembap, mungkin dengan menggigil, betul. Semua? Saya rasa yang tu saya salah lah. Mana? Saya rasa Mana? semua betul, tapi yang salah tu tadi mana? Dah habis Shock. sakit siku. Shock Sakit siku tak ada. Apple pin tak ada? Ha? Sakit siku kan? Sakit Bukan siku tak ada. Sorry. Okay, sakit siku bukan stroke. Ingat Nas Shock. Okay, baik. Okay, last one. Dalam keadaan apakah anda harus sentiasa mengesyaki kecederaan spinal? Sambaran kilat, luka yang menembusi seperti tembakan, jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi daripada ketinggian mangsa sendiri, kemalangan jalan raya atau kereta, tercampak keluar dari kenderaan bermotor, kolam renang, kemalangan terjun kepala dahulu. Semua. Alright. Okay, kita dah selesai.